أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Amma ba. Boleh share ke ustaz? InsyaAllah boleh. Sementara ustaz menunggu sarapan pagi ni, ustaz live sekejap yang diberi tajuk Qalbun Salim. Qalbun Salim Boleh Akhi Zaki boleh share insya-Allah. Selepas berkuliah di Masjid Al-Ittisam TTD Air Jaya Shah Alam ke lapangan pada pagi ni, sementara menunggu breakfast ni, nak buku breakfast pagi ni. Alhamdulillah. Boleh Akhi Zaki share. Yang masuk dulu share. Ustaz akan membicarakan pada pagi ni ialah Qalbun Salim. Qalbun Salim insya-Allah. Yang baru masuk insya-Allah share dulu. Yang baru masuk boleh share. InsyaAllah mudah-mudahan dia memberi manfaat, dia memberi kebaikan kepada kita semua khususnya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa di dalam keadaan rahmat Allah.
Mudah-mudahan kita dalam keadaan jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, kita tunggu dulu kawan-kawan kita masuk, insya-Allah. Sambil-sambil tu boleh dulu share. Ada soalan boleh type di ruangan komen, insya-Allah. Mudah-mudahan dia beri manfaat. Tak akan jawab sekadar mampu, insya-Allah. Baik, terima kasih Akhi Zaki di atas perkongsian share link pada pagi ni. Baik, kita akan membicarakan dengan masa yang ringkas, yang agak terhad pada pagi ni, insya-Allah. Qalbun salim. Apa makna qalbun salim? Kita biasa sebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya terdengar kan? Qalbun salim, qalbun salim. Tu apa dia qalbun salim? Qalbun salim tu apa dia? Boleh dulu. Qalbun salim, sesuai dengan nama, qalbun salim bererti ialah hati yang sihat, hati yang bersih, hati yang selamat. Itu bermakna qalbun salim, hati yang sihat, hati bersih, hati selamat, hati yang duduk dalam keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Tu bermakna qalbun salim. Suara ustaz okey ke? Minta komen suara, audio suara macam mana? Jelas ataupun tidak? Minta komen audio suara macam mana, okey ke? Baik, qalbun salim bermaksud yang sihat, yang selamat, yang bersih, berkaitan dengan perkara-perkara baik. Maka dikatakan qalbun salim. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk kita mengenal qalbun salim. 3 keadaan para hadirin sekalian. Nak kenal hati selamat ni, tengok 3 keadaan. Kita perhatikan apa dia masukkan dengan hati yang selamat, qalbun salim. Baik, pertama, hati qalbun salim ialah hati yang selamat. Hati yang selamat daripada syirik pada Allah. Hati yang selamat daripada kepercayaan yang mana yang disebut dengan rosak, kesesatan. Itu mana qalbun salim, hati yang selamat daripada perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan. Yang kedua, qalbun salim juga yang disebut hati yang mana bersih daripada penyakit hati. Hati yang bersih daripada penyakit hati. Penyakit hati itu kan penyakit yang melibatkan hati kita. Nampak tuan-tuan? Penyakit melibatkan hati ni pun masalah juga. Tak? Nampak? Penyakit melibatkan hati ni dia, penawar dia tuan-tuan, zikrullah. Penawar dia ialah tasbih. Penawar dia ialah baca Quran. Maknanya hati-hati yang sakit ni lah, hati sakit, hati ada sifat riak, ada ujub, ada sifat meninggi diri, ada sifat tak puas hati dengan orang dan sebagainya. Tu penyakit hati dia panggil. Penyakit hati ni dia perlu kepada ubat dia. Ubat dia ialah zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni penyakit hati ni dia tidak membawa kepada ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah tu hati kita jadi tenang, lapang, hati kita jadi seolah-olah hati kita dalam keadaan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita kena perhatikan betul-betul. Qalbun salim yang melibatkan hati yang mana hati kita duduk dalam keadaan sakit. Yang kedua. Yang ketiga, terakhir, qalbun salim ialah hati yang mana sihat, memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatlah kan? 3 kategori hati manusia. Namun tidak hanya dengan qalbun salim itu, ada 2 jenis lain iaitu yang dikatakan kerap dimiliki oleh manusia. Kebiasaan manusia ada 2 jenis qalbun salim.
Apa itu? Di antaranya ialah mereka ni hanya sekadar ataupun yang disebut pertama, qalbun ada yang jenis tak salim. Yang disebut qalbun mayyit, hati yang dikenal sebagai hati mati, hati yang tak berfungsi. Tuan-tuan rahimakumullah, yang tak berfungsi ni, yang tidak ada manfaat lah, tak ada function, no function. Orang yang bermasalah, apabila bermasalah, kita tidak mengambil peduli tentang yang mati, yang qalbun mayyit, tapi dia perlu kepada berubat. Tak. Allahu Rabbi. Bagi yang memiliki hati yang ini, hati qalbun mayyit ni, tuan-tuan rahimakumullah, yang memiliki hati yang mati ni, hati yang tak berfungsi, tak function ni, tidak mengenal baik buruk. Tuan-tuan pernah tengok orang kan, dia tak kisah dosa pahala kan, mai rembak je, mai ikut dah je dia kan, dosa pahala dia tak ambil peduli. Hak ni namanya qalbun mayyit, wal iazubillah. Buat dosa pun tak ada masalah, tak buat apa dia, tak ibadah pun tak ada masalah, dia lebih kurang sama je. Bagi dia tidak ada perbezaan. Dosa pahala sama je bagi dia. Makan kenyang, tidur lenda, mandi basah, tak ada masalah. Hak ni dia panggil hati mati, qalbun mayyit, hati yang bermasalah. Bahkan yang disebut juga perbuatan dia ni, sikap dia lah. Sikap dia ni seumpama yang disebut dengan perilaku berfikiran seperti kebinatangan. Dia jahat lah. Qalbun mayyit ni dia jadi akhlak tak comel. Dia jadi akhlak tak comel, sikapnya yang tak elok, yang membawa kepada keburukan. Dia tidak ada sifat kasih dan sayang. Hak ni dia panggil qalbun mayyit, hati yang mati, tak berfunction. Dia tidak peduli orang miskin, dia tak peduli teguran orang, dia tak peduli soal peringatan daripada Allah, dia tak peduli tentang Al-Quran dan hadis, dia tak peduli tentang nasihat agama. Hak ni hati mati, qalbun mayyit. Hak ni pun masalah ni tuan-tuan rahimakumullah. Apabila kita nak tegur, dia tak nak dengar. Kita nak bagi tahu pun dia kadang-kadang dia tak boleh berlapang dada, dia marah dan sebagainya. Ini kategori bermasalah. Kalau kita nak menegakkan benda yang baik pun, tetap dilihat keburukan, tetap dilihat kecacatan, tetap mengatakan kita nak cari pasal. Macam-macam lah tuan-tuan. Hak ni dia katakan qalbun mayyit, hati manusia yang bermasalah, wal iazubillah. Tu kita kena hati-hati para hadirin sekalian. Mendepani zaman orang panggil zaman kecelaruan, zaman fitnah, zaman akhir zaman ni kan. Tuan-tuan ya, hak tu hati mayyit, hati mati. Yang kedua, qalbun marid, qalbun hati yang sakit. Hati yang mana dikatakan sakit. Orang-orang yang mana hati yang saja yang bisa, ataupun kata hati yang sakit ni rahimakumullah, orang yang hati sakit ni, di luar nampak hati, di luar nampak comel, tapi di dalam tak comel. Pak ni yang jadi bahaya tuan-tuan. Antaranya hati-hati yang sakit ni tuan-tuan macam mana? Dia kadang-kadang tak tenteram hidup dia, cemas, was-was. Dia seolah-olah hidup dia ni kacau bilau lah kita sebut kan. Ni hati hak sakit. Faham tuan-tuan rahimakumullah. Tapi ubat dia tuan-tuan, ubat segala hati, zikrullah, ingat pada Allah. Tu tuan-tuan, baca Quran ni tuan-tuan. Kalau boleh kita rutin ni lah, setiap harian kita baca Quran. Walaupun sesibuk mana pun kita tuan-tuan, Al-Quran tu jangan lepaskan peluang untuk kita baca. Nah, apabila kita baca Quran ni tuan-tuan, lapang hati kita, jadi tenang. Ketenangan ini yang tidak boleh kita miliki, melainkan dengan orang panggil hadirnya dengan bantuan Allah.
Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita ketenangan dengan kita baca Quran. Apabila kita baca Quran, baca, hati kita jadi lapang. Bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesedapan di dalam beribadah. Itu kalau kita tengok orang-orang as-salafus soleh tu, makin banyak beribadah, makin banyak baca Quran, makin banyak rasa dirinya ni letak harapan pada Allah. Apabila dia letak harapan pada Allah, rahimakumullah, menyebabkan segala urusan dia serah pada Allah. Dia tidak bimbang. Dia tidak bimbang sekiranya benda-benda yang dia buat tu gagal. Dia tak bimbang kerana dia tahu dia ada Allah. Dia hanya berusaha, tuan-tuan. Dia berikhtiar. Kemudian apabila dia berusaha, dia berikhtiar, faiza azamta fatawakkal ala Allah, maka dia letakkan tawakal tu ala Allah tu dalam keadaan tinggi. Ini hati yang selamat. Dia berbeza dengan orang hati tak selamat. Setiap usaha dia tu dia duk nampak dia duk nampak dia yang hebat, duk nampak dia lah usaha. Sebenarnya dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala tu yang akan memberi pertolongan. Allah Ta'ala yang mempermudahkan segala ataupun memperlicikkan segala urusan dia. Ini pun kita faham. Melazimi dengan membaca Al-Quran ni salah satu hati kita menjadi selamat. Salah satu ciri-ciri hati yang diberi oleh Allah kesejahteraan. Melazimi dengan Al-Quran. Walaupun kita tak boleh nak baca banyak, baca sikit. Tak boleh baca sikit, baca banyak. Banyak pilihan. Kalau kita buat, jangan tak baca langsung, tuan-tuan. Tak. Masa kita tu terlalu banyak. Hak tu dalam suratul As Allah Ta'ala sebut kan. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul As, demi masa maknanya demi masa yang Allah Ta'ala anugerah pada kita ni. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Demi masa manusia rugi, tuan-tuan. Rugi ni bermaksud tak dapat apa-apa. Maknanya rugi ni tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Tidak ada manfaat lah. Illal lazina amanu, melainkan orang tak rugi, kata Allah. Orang tak rugi ni ada juga, tuan-tuan. Illal lazina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Nampak? Illal lazina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang yang beriman itu orang tak rugi. Dan orang yang beramal soleh pun di antara orang yang tak rugi di sisi Allah. Nampak, tuan-tuan? Kalau kita nak jadi orang yang tak rugi, jadilah kita orang beriman. Jadilah kita orang yang beramal soleh. Allah Ta'ala sebut illal lazina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, tak, orang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selain daripada dia beriman dan beramal soleh, dia juga di antara orang yang berpesan-pesan. Wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Walaupun benda tu adalah salah, walaupun benda tu adalah pahit, tapi benda tu adalah perlu kepada teguran. Wa tawasaw bil haqq, benar-benar ni tuan-tuan, walaupun payah kita kena tegur. Kulil haqq walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun pahit, walaupun payah. Susah, tuan-tuan kan, rahimakumullah. Nak cakap benda baik ni, nak bercakap benda benar ni susah kan. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan juga dengan kesabaran. Jadi kalau kita masuk kepada kesabaran dan kebenaran ni, tuan-tuan, dua elemen penting yang tak boleh nak pisah. Sabar dengan benar ni, tuan-tuan, dia kena bergerak sekali. Kalau kita nak dapat kebenaran, kena sabar. Kebenaran itu tak boleh tanpa kesabaran. Tuan-tuan, sabar pagi ni bangun, sabar pagi ni ujian, sabar pagi ni macam-macam benda. Sebab benda-benar, tuan-tuan, rahimakumullah, itu difahami di kalangan kita. Beberapa kefahaman yang perlu kita jelas ialah tentang matlamat hidup kita ni. Allah Ta'ala cipta ni untuk apa?
Apa tujuan Allah Ta'ala cipta kita? Apa dia? Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, melainkan menjadi hamba padaku. Jadi kalau kita tahu matlamat kita Allah Ta'ala cipta nak jadi hamba, maka kita tak larilah daripada fokus kehambaan. Faham rahimakumullah? Boleh rahimakumullah? Hati qalbun salim, hati yang selamat ni hati yang bergerak dalam keadaan yang Allah Ta'ala redha. Hati yang meninggal segala tegahan Allah, hati yang meninggal segala larangan Allah, hati yang tidak memikirkan perkara-perkara ataupun meletakkan sifat-sifat yang buruk dalam diri dia, sifat-sifat terkeji, tersebut sifat-sifat mazmumah. Nak memperoleh itu bukan benda mudah rahimakumullah. Hadirin hadirat, perlu kepada kefahaman, perlu kepada ilmu rahimakumullah. Tak perlu kepada kefahaman, perlu kepada ilmu, kena belajar, dan perlu kepada orang panggil apa dia, pendidikan dan sebagainya. Barulah kita memperolehi keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kata hanya sekadar kita hidup untuk mencari makan sahaja, tapi tidak ada apa-apa. Bermaksud tidak ada apa-apa yang memberi kebaikan selepas daripada kita mati. Boleh rahimakumullah sidang hadirin hadirat sekalian. Nah, perbincangan kita pada pagi ni qalbun salim. Jadi ustaz rasa ustaz pun dah cukup sekadar tu pada pagi ni. Ada soalan boleh tanya di ruangan komen sebelum ustaz berhenti insya-Allah. Sebelum ustaz menamatkan perbincangan ataupun peringatan pada pagi ni insya-Allah. Boleh kalau tuan-tuan nak tanya, type di ruangan komen. Boleh insya-Allah sama-sama kita bincang dan sama-sama kita mengulang kaji, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan. Kita bagi beberapa minit untuk tuan-tuan tanya, kalau ada lah, kalau tak ada tak apa, insya-Allah. Baik, ada tak? Baik, sidang para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz rasa cukuplah sekadar tu pada pagi ni, insya-Allah. Ada masa jumpa masa akan datang. Baik, itu datang daripada Allah. Kurang kelemahan pada diri saya mohon maafan. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.